Tajuk utama 23 Zulkaedah 4 Julai, lagi kes wakil rakyat langgar SOP PKP, ahli parlimen di Kedah disiasat. Juga lari dari PKPD, penagih dadah diburu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazida Mustafa. Polis buka kertas siasatan berhubung gambar yang menunjukkan seorang ahli parlimen bergelar Datuk di Kedah yang didapati melanggar SOP PKP. Menerusi gambar yang ditular di laman sosial itu, wakil rakyat terbabit dikatakan sedang duduk di atas meja sambil bersila dan minum teh serta bersembang santai secara terbuka ketika dalam satu program bantuan. Warganet mempertikaikan tindakan ahli parlimen tersebut sedangkan ketika ini Kedah masih dilaksanakan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1 yang tidak membenarkan sebarang bentuk majlis keramaian apatah lagi bersantai minum petang. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata pihaknya sudah membuka kertas siasatan berhubung kes itu di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Menurut beliau, polis sedang mengesan beberapa saksi untuk diambil keterangan dan melengkapkan kertas siasatan. Masih di Kedah, 4 lelaki di kompaun RM4,000 setiap seorang selepas ditangkap ketika leka bermain judi di bawah pondok kayu dalam kawasan Kebun Getah berhampiran Taman Bersatu dekat Kubang Pasu. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintendent Rozi Abu Hassan berkata ketika serbuan dilakukan jam 5.30 petang semalam, ada di antara mereka terkejut dan cuba melarikan diri. Bagaimanapun, keempat-empat lelaki berusia 33 hingga 60 tahun itu berjaya ditahan. Kawasan itu disyaki dijadikan port baharu untuk melepaskan ketagihan berjudi selepas tempat tumpuan berjudi di Kebun Getah di Kampung Naga diserbu baru-baru ini. Hasil siasatan mendapati kesemua mereka mempunyai rekod jenayah. Rozi berkata menerusi serbuan itu pihaknya merampas sebuah meja kayu, 5 buah kerusi plastik, 1 cawan seramik berwarna putih, 1 piring kecil warna putih, 3 biji buah dadu, kertas alas kain kanvas tercetak angka 1 hingga 6 dan sejumlah wang tunai berjumlah RM2,755. Sementara itu, di Ibu Negara, polis sedang mengesan 2 lelaki dipercayai menyelinap keluar dari projek perumahan rakyat PPR Pantai Ria Pantai Dalam yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Anwar Omar berkata suspek dipercayai penagih dadah melarikan diri ke kawasan belakang PPR tersebut selepas melepasi kawalan kawat duri yang telah dipasang. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Pantai selepas video kejadian tersebut tular di media sosial hari ini. Polis sudah menjalankan operasi dan sedang mengesan mereka untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Petang tadi tular sebuah video memaparkan 2 orang lelaki menyarap untuk keluar daripada kawat duri yang dipasang di PPR Pantai Ria itu. PPR Pantai Ria antara lokaliti di Kuala Lumpur yang termasuk dalam pelaksanaan PKPD bermula 1 Julai sehingga 14 Julai. Seorang kanak-kanak perempuan maut selepas bertarung nyawa akibat ditetak bapa saudaranya. Kejadian berlaku dipercayai petang tadi di sebuah kampung di Kuala Selangor. Memetik laporan Sinar Harian Online, Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Ramli Kasa berkata, polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hari ini tular di Facebook berhubung kejadian seorang kanak-kanak perempuan yang ditetak seorang lelaki yang merupakan bapa saudaranya yang dipercayai penagih dadah. Seorang pemilik akaun Facebook memuat naik status tersebut dan menyifatkan kejadian itu sebagai kejam dan tidak berperikemanusiaan. Bagaimanapun, semakan mendapati status yang dimuat naik itu sudah dipadam. Persatuan Pengguna Islam Kelantan PPIK menerima sebanyak 280 aduan berkaitan individu yang tidak dapat membayar pinjaman chariti haram atau ahlong di negeri itu sejak PKP penuh bulan lalu. Yang di-Pertua PPIK, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid Abdul Ghani berkata, berdasarkan aduan, peminjam terutamanya golongan muda berusia di antara 17 hingga 40 tahun terpaksa meminjam ahlong ekoran masalah kewangan yang dihadapi mereka ketika ini.
Jelas Datuk Seri Dr. Muhammad Farid, selain desakan hidup, kebanyakan golongan muda didapati menggunakan langkah menggandakan wang pinjaman ahlong dengan menyertai aktiviti perjudian online selain menggunakan wang tersebut untuk memenuhi gaya hidup mewah. Dan ini termasuk di antara aduan terbaru yang kita terima adalah daripada budak sekolah, di mana budak tingkatan 5 meminjam alung sehingga beberapa alung, sehingga 5-6 alung. Dan ibu bapa terpaksa menanggung akibat daripada pinjaman anak tersebut. Dan ini mengundang bahaya kerana pinjaman alung ini terlalu mudah dengan mendapat nombor-nombor telefon di tiang-tiang, di iklan-iklan yang di mana-mana saja ada iklan untuk pinjaman alung. Jadi saya berharap sesuatu perlu dilakukan supaya anak-anak muda tidak terjebak lagi dengan pinjaman alung yang mencengkam diri mereka dan mengubah kehidupan nasib keluarga mereka. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad Farid berkata kebanyakan peminjam yang terjerat dengan pinjaman ahlong tidak mengetahui maklumat lanjut mengenai kadar faedah yang ditetapkan. Ada peminjam yang hanya meminjam RM1,000 daripada ahlong namun terpaksa membayar sehingga RM30,000 akibat kadar faedah yang terlampau tinggi. Tambahnya, PPIK akan terus menjalankan kempen kesedaran kepada masyarakat di Kelantan agar tidak menjadikan ahlong sebagai jalan keluar kepada masalah kewangan yang dihadapi ketika ini. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid menyerahkan bantuan sebanyak 4,000 botol air mineral kepada pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ2, Datuk Dr. Selasawati Ghazali hari ini. Sementara itu, di Johor, bekas Ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia negeri itu hari ini membuat laporan di SPRM berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah wang berjumlah RM26 juta milik DPMM. Ghazali Ahmad berkata pada 2013 DPMM telah menerima tanah dan wang pampasan berjumlah RM26 juta hasil daripada tuntutan saman pertubuhan itu terhadap Kerajaan Negeri Johor pada 2009. Jelasnya beliau tidak pernah menerima maklumat sebenar mengenai penyaluran wang pampasan berkenaan dari pihak pengurusan tertinggi DPMM sehingga beliau dilucutkan jawatan sebagai ahli jawatan kuasa daerah persatuan itu 2 tahun lalu. Saya adalah salah seorang ahli DPMM Negeri Johor selama kira-kira 15 tahun. Dan sepanjang tempoh tersebut, saya telah berulang kali mempersoalkan mengenai perjalanan kewangan DPMM Negeri Johor. Antara intisari yang dalam laporan saya kepada SPRM hari ini adalah untuk meminta SPRM menjalankan siasatan terhadap pampasan yang diterima oleh DPMM Negeri Johor berkaitan sebuah kawasan tanah di Pantai Lido melibatkan RM26 juta serta beberapa ekar tanah. Beliau berkata demikian selepas membuat laporan berhubung dakwaan isu tersebut di SPRM Johor Bahru. Menurutnya, audit forensik sedang dijalankan dan akan diserahkan kepada pihak SPRM bagi tujuan siasatan. Sebuah tangki menyimpan sejumlah 1,000 liter bahan kimia di sebuah stol simpanan di Kampung Baru Sengkang di Kulai Johor didapati pecah. Tumpuan bahan kimia itu dibimbangi mencemarkan sumber air penduduk di daerah tersebut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulai Pegawai Bomba Tinggi 2 Bahtiar Selamat berkata terdapat sisa tumpahan bahan kimia dikesan memasuki Sungai Sengkang selain Sungai Skudai yang menjadi punca sumber air utama dua daerah itu. Katanya pihaknya telah membina 3 empangan kecil sebagai tapisan bagi memerangkap dan mengelakkan lebih banyak bahan kimia mencemari sumber air sungai tersebut. Setibanya di tempat kejadian didapati memang terdapat bau yang kuat. Kemudian anggota bomba membuat kerja-kerja yang cemar. Kita buat sekatan aliran parit mengalir ke sungai dengan bentuk dam untuk kita sekat minyak ataupun bahan kimia yang mengalir itu terus ke sungai. Kita buat perangkap. Sementara itu, Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Johor Dr. Fahmi Yusof berkata, dari maklumat dan pengawasan yang dijalankan pihaknya, didapati sungai berhampiran dipercayai tidak tercemar. Daripada maklumat dan pengawasan yang telah dibuat,
sungai yang berhampiran tidak tercemar lah setakat ini. Ya. Kerana tindakan pantas daripada pihak PBT, Majlis Pemandangan Kulai, daripada Jabatan Bomba dan juga Jabatan Alam Sekitar. Walau bagaimanapun, sebagai langkah berjaga-jaga, Jabatan Alam Sekitar sedang memasang oil boom lah di sungai ini, just untuk memastikan ya tiada pencemaran. Sekiranya lah kalau tu kita ada second line of defence. Manakala menurut mangsa yang tinggal berhampiran lokasi kejadian, mereka mengalami gejala muntah-muntah, pening, pedih mata dan sesak nafas. Saya mabuk lagi tu. Lepas maghrib, saya makan ubat Panadol, saya tu bagi. Nak muntah tu saya tahan lah, saya takut pedih perut kan. Saya tak muntah. Saya makan Panadol. Lepas bangun daripada tidur, saya tu muntah juga. Muntah-muntah, saya kata, kenapa saya ni? Saya habis sekali. Kenapa? Tengok, dia kata ada apa? Minyak diesel tumpah, kata dia. Dia kata, saya tu terus mabuk, pening, mata pun pedih. Tekak sakit. Saya kata, mak kita tu pergi klinik, mak. Itu yang saya tu pergi klinik. Bagi doktor kata, tak ada apa-apa je. Saya macam tak boleh nafas, lepas tu macam rasa macam sakit sangat lah nak nafas tu. Lepas tu akak bagi minum air tu okey sikit. Cuma saya masa nak tidur tu tak senang lah. Bangun duduk. Susah nak nafas. Tu je. Dah okey sikit. Ni adalah sakit sikit-sikit. Saya tak sangat. Tak macam malam tadi. Malam tadi teruk juga. Terdahulu, tumpahan berkenaan dipercayai bahan kimia dari jenis metrodiokdiammonium chloride, hydrogen peroxide solution and metrcyclohexylamine. Namun pihak Jabatan Alam Sekitar JAS sedang membuat pemeriksaan lanjut. Tinjauan di lokasi tersebut mendapati stor berkenaan terletak kira-kira 3 km dari Jalan Besar Sengkang, Felda, Inas, Johor. Selepas ini, jika mahu menderma, jaga aib penerima. Alhamdulillah bertemu kembali. Kehidupan Muhammad Yahya, 57 tahun atau lebih mesra, disapa Pok Mat yang sebelum ini berlindung di sebuah pondok usang kini lebih bermakna. Ia apabila kisahnya yang turut disiarkan di TV Al-Hijrah mendapat perhatian banyak pihak sehingga mendapat rumah baru di Kampung Gertak 100, Kuala Besut. Sebelum ini, Pok Mat hanya tinggal di sebuah pondok usang yang tiada atap serta dinding dipenuhi lubang, menunggu masa untuk roboh di Kampung Teluk Bayu. Pok Mat yang menyara hidup sebagai pencari lokan selain mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM200 sebulan, bersyukur kerana penantiannya selama 5 tahun untuk tinggal di rumah yang selesa dan terurus telah berakhir. Sewa bulanan rumah baru yang didiami pula akan dibayar Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM. Rumah baru ni selesa. Rumah lama tu ujian basah. RM5,000 ke apa. Rumah baru ni selesa. Nak balik dah rumah lama? Tak pergi rumah lama. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Besut, Tengku Zaihan Ku Abdul Rahman berkata, pihaknya cakna dengan nasib menimpa Pok Mat. Pelbagai usaha dilakukan bersama MAIDAM, Badan Bukan Kerajaan, NGO dan lain-lain bagi memastikan Pok Mat dan golongan miskin yang lain dibantu ketika pandemik COVID-19. Alhamdulillah, hari ini pun Pok Mat sama-sama dengan kita hari ini. Dan beliau pun kita nampak, beliau pun gembira di atas kecanaan komuniti dan juga masyarakat setempat sehingga kan kita dapat menyediakan rumah sewa yang lebih selesa kepada beliau. Pada 16 Jun lalu, TV Al-Hijrah melaporkan kisah hidup Pok Mat tinggal seorang diri di sebuah pondok usang yang hampir roboh. Pondok yang serba kekurangan itu menjadi tempat berehat Pok Mat sejak 5 tahun lalu dan lebih menyedihkan apabila setiap kali hujan, Pok Mat pasti akan kebasahan walaupun berada di pondok berkenaan.
Lain pula di Perak, seorang ibu dijangka bersalin anak keempatnya lagi 3 hari. Namun keperluan bayi tidak dapat disediakan. Perkara itu menyebabkan wanita berkenaan tidak dapat tidur malam memikirkan keadaan suami yang terputus mata pencarian hampir 2 bulan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Nur Farah Anis Ramli, 27 tahun, mengakui ujian yang dihadapi keluarganya itu mengganggu emosi. Susah hati jugalah fikirkan semua tu kan. Dengan anak yang ni pun susu lagi, pakai pampers lagi, dengan yang akan datang lagi kan. Memang kadang terfikir jugalah macam mana kan. Menurutnya, selain keperluan bayi yang belum cukup, sewa rumah mereka juga tertunggak sejak bulan lalu. Malah suri rumah itu berkata, mereka sekeluarga juga pernah mengalami situasi terputus bekalan makanan sekitar 2 ke 3 hari dan hanya bergantung kepada bekalan makanan yang ada seperti mi segera, biskut dan telur. Sementara itu, suami Syed Azmi Syed Yusof, 31 tahun berkata, sebelum ini dia yang bekerja sebagai pemandu lori di sebuah kedai perabot memperoleh pendapatan RM100 sehari. Sekarang perabot pun tutup, jadi tak ada kerja sekarang. Ke hari ke ada lori jalan ada gaji. Dia macam tu lah. Sejak PKP ni langsung duduk rumah je lah, tambah-tambah. Isteri lagi nak salin lagi, ujung ni tunggu masa, tunggu hari je. Itu yang pening tu cari kerja. Sekarang nak cari kerja pun kan senang. Susah nak dapat kerja. Mengakui malu dengan situasi yang menimpa dirinya, dia cuba tidak meminta bantuan ahli keluarga kerana mereka juga terjejas. Namun demi anak yang bakal lahir, isterinya berputus asa dan cuba meminta bantuan dari sebuah kedai runcit berhampiran rumah mereka. Perkara itu kemudian dipanjang kepada organisasi bukan kerajaan NGO Pertubuhan Perak Baby Bank yang tampil menghulurkan bantuan khusus untuk bayi yang bakal dilahirkan serta bantuan kotak makanan. Seluruh ibu bapa yang ada, kalau anak tak cukup makan, itu adalah satu perkara yang paling meruntun hati kita. Kalau macam Puan Farah sendiri, kami tak dapat info direct daripada dia. Ada orang perseorangan, jiran-jiran tetangga jugalah yang maklum katanya tak ada persiapan lagi. Sedangkan due date-nya bila-bila masa boleh melahirkan anak yang keempat. Setakat ini hampir 200 set barang keperluan untuk bayi telah diedarkan di seluruh Perak. Katanya pasangan yang memerlukan kelengkapan bayi seperti lampin pakai buang, susu, pakaian serta makanan boleh menghubungi Perak Baby Bank di talian 014 605 6301 atau 017 660 5080. Program Dapur It'am 5.0 di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib diteruskan hari ini dengan edaran 300 pak makanan tengah hari percuma kepada golongan yang memerlukan di Surau Al-Falah, Projek Perumahan Rakyat PPR Ampang Hilir. Selain makanan siap masak, turut diedarkan 300 pak barangan mentah, ayam dan udang. Edaran Dapur It'am di surau tersebut turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail. Dapur It'am 5.0 adalah program berkonsepkan soup kitchen yang berpusat di masjid dan surau di wilayah persekutuan bagi menyediakan edaran pak makanan bermasak secara percuma kepada golongan sasaran yang memerlukan dengan menyasarkan sifar lapar dalam tempoh pandemik COVID-19. Selain edaran makanan percuma Dapur It'am, Jawi Food Bank turut menyerahkan sumbangan 100 pak beras 5 kg untuk ditempatkan di gerobok rezeki surau berkenaan supaya dapat diagihkan kepada golongan yang memerlukan sekitar Karyah tersebut. Sehingga kini, lebih 71 buah masjid dan surau di wilayah-wilayah persekutuan menyediakan bantuan barangan keperluan asas kepada golongan yang terjejas melalui program gerobok rezeki. Pesawat tentera terhempas, 17 maut. Dalam setiap pemberian, ia perlu diselitkan dengan keikhlasan. Itu pesanan pendakwah Fatih Naim selepas tular satu video seorang ustaz yang dikatakan menghina beberapa individu semasa memberi bantuan makanan. Jelasnya perbuatan tersebut bukan sahaja menjatuhkan imej sebagai seorang agamawan, malah mampu mencalarkan maruah agama Islam itu sendiri.
Menurutnya, setiap individu yang menderma perlu menjauhi sifat untuk bermegah-megah, untuk mendapat nama, pujian serta untuk mengambil kesempatan terhadap penerima agar amalan baiknya diterima oleh Allah SWT. Nasihat saya supaya kita betulkan niat. Cuba sucikan balik niat kita, ikhlas kerana Allah SWT. Bila niat awak baik, kita nak bagi bantuan pada orang susah, niat baik, itu menandakan amalan kita bakal diterima oleh Allah SWT. Sebab Allah hanya menerima amalan orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia itu melainkan untuk beribadat kepada aku, kata Allah, dalam keadaan penuh keikhlasan. Sebab bila kita dah niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka jangan ada lagi jenis orang yang memilih bulu, istilahnya memilih bulu dalam berikan bantuan. Dalam perikatan itu, selain ikhlas, beliau juga mengingatkan agar setiap penderma perlu menjaga aib penerima kerana ada di antara mereka yang tidak mahu identiti mereka diketahui dan perkara itu haruslah dihormati oleh setiap penderma. Kita ke perkembangan luar negara. Pasukan kecemasan Jepun meneruskan operasi mencari serta menyelamat SAR, mangsa yang hilang dalam insiden tanah runtuh yang berlaku semalam. Sehingga kini, 2 mangsa wanita disahkan maut dalam insiden tersebut, manakala kira-kira 20 lagi hilang dipercayai terperangkap di bawah timbunan tanah. Jurucakap Pengurusan Bencana Bandar Atami Yutuhara berkata 19 mangsa sudah diselamatkan dan pasukan SAR bertungkus lumus mencari dan menyelamat mangsa yang tertimbus. 130 kediaman dan beberapa bangunan lain musnah akibat tanah runtuh tersebut. Sejumlah kenderaan juga mengalami kerosakan akibat tanah runtuh yang berlaku sejauh 1 km dan seluas 120 meter. Ratusan anggota kecemasan dan anggota tentera berada di lokasi kejadian bagi melakukan operasi SAR. Sekurang-kurangnya 17 terbunuh selepas pesawat tentera yang membawa 92 penumpang terhempas di selatan Filipina. Setakat ini 17 mayat ditemui dan 40 mangsa berjaya dibawa keluar dari bangkai pesawat pengangkut Lockheed C-130 yang terbakar. Pesawat itu terhempas ketika cuba mendarat di Holo dekat wilayah Sulu. Ia membawa pasukan tentera dari Kahayan de Oro City di Mindanao apabila terhempas sekitar jam 11.30 pagi waktu tempatan dekat Patikul, Sulu. Pesawat berkenaan terbabas dari landasannya, cuba dikawal semula tetapi gagal. Pasukan keselamatan berharap dapat menyelamatkan lebih ramai mangsa. Kebanyakan penumpang adalah pelajar Akademi Penerbangan yang sudah tamat pengajian dan akan ditempatkan di Holo untuk membantu tentera Filipina menangani kegiatan pengganas. Seorang lelaki Palestin ditembak mati di tebing barat dalam konfrontasi antara penduduk Palestin dan peneroka haram Yahudi. Tentera Israel tidak mengesahkan kejadian tersebut tetapi berkata pihaknya menembak seorang suspek yang melempar objek mencurigakan yang kemudian meletup. Kementerian Kesihatan Palestin berkata Muhammad Farid Hassan yang berusia 20-an terbunuh di kampungnya Kusra dekat bandar Nablus sementara 2 lagi cedera. Hassan dikatakan berdiri di atas bumbung kediamannya ketika dia mati ditembak. Warga Palestin di Kusra menangkis serangan peneroka haram Israel di kampung itu. Tentera Israel berkata konfrontasi antara puluhan penduduk Palestin dan pendatang haram Israel meningkat di Kusra, selatan Nablus di mana kedua-dua belah pihak saling melempar batu. Dalam kejadian itu, seorang lelaki melemparkan objek mencurigakan yang meletup ke arah tentera yang kemudiannya bertindak balas dengan melepaskan tembakan. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Gara-gara dihimpit kemiskinan dan tidak mempunyai wang untuk menyewa mesin membajak tanah, seorang lelaki di Tamil Nadu mengubah basikal anaknya menjadi alat itu di kebunnya. Menurut Nagarash, inovasi tersebut adalah salah satu cara yang dapat membantunya mencari wang untuk memberi makanan kepada keluarganya semasa pandemik COVID-19. Di Tulsa, Oklahoma, niat seorang pemilik kucing yang memanjat pokok untuk menyelamatkan kucingnya bertukar menjadi tragedi melucukan selepas dia tidak dapat turun daripada pokok yang tinggi itu. Risau dengan keselamatan diri dan kucing peliharaannya, dia akhirnya mengambil keputusan untuk menghubungi bomba.
Rakaman video selama 50 saat yang dikongsi pihak bomba Tulsa itu mendapat perhatian warganet yang memuji keberanian lelaki tersebut untuk menyelamatkan kucingnya. Di Indonesia, syarikat penerbangan Garuda memberikan vaksin COVID-19 percuma kepada penumpang mereka di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Setiap hari, syarikat mereka mempunyai kapasiti sebanyak 200 dos vaksin jenis Sinovac kepada penumpangnya. Bagaimanapun, kapasiti itu terhad kepada penumpang domestik yang dibenarkan Kementerian Kesihatan tempatan untuk mengambil dos kedua di mana-mana sahaja. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.